Salam sejahtera kepada Miss Karen dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Norafika binti Bulkaini 76086. Saya ingin membentangkan tajuk kajian projek akhir tahun saya, iaitu persepsi masyarakat terhadap Muzium Islam Sarawak di Kuching. Saya telah memilih Muzium Islam Sarawak di Kuching sebagai tempat tumpuan yang akan dikaji. Seterusnya, mengenali Muzium Islam Sarawak secara terperinci, yaitu sejarah penubuhan dan objektif utama dalam penubuhan bangunan muzium ini. Tujuan penubuhan Muzium Islam Sarawak ialah memberi gambaran yang sangat jelas kepada rakyat, terutamanya rakyat di negeri Sarawak dan pelancong yang datang ke Sarawak untuk melihat keunggulan sebuah warisan sejarah serta keunikan yang pelbagai dalam kebudayaan umat Islam dalam negeri ini serta seluruh kepulauan Melayu. Muzium Warisan Islam Sarawak ini telah ditubuhkan pada tahun 1930 dan pernah dikenali sebagai Madrasah Melayu Sarawak. Bangunan ini terletak di dekat Jalan Pirambe dan juga pernah digunakan sebagai tempat khusus bagi memahirkan lebih ramai para pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran Melayu di peringkat tinggi. Madrasah Melayu Sarawak ini telah dijadikan sebagai Muzium Warisan Islam Sarawak pada tahun 22 Mei 1992 yang juga telah dirasmikan oleh Yang Ahmad Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Taim Mahmud. Seterusnya, pernyataan masalah yang pertama adalah orang awam menyangka bahawa Muzium Islam Sarawak tidak beroperasi kerana pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Muzium Islam Sarawak masih berada dalam tahap minimal atau sedikit. Selain itu, ada setengah masyarakat mengetahui kewujudan Muzium Islam Sarawak, namun ada yang belum mengunjungi dan ada yang tidak mengetahui letaknya Muzium Islam Sarawak tersebut. Hal ini disebabkan oleh keadaan seni bina bangunan yang tidak menampakkan seperti sebuah bentuk muzium Islam serta bentuk strukturnya yang kurang menarik kerana dianggap sebuah bangunan yang lama. Kedua adalah Muzium Islam kurang mendapat promosi dalam media massa seperti media siaran atau media cetak. Dalam masa yang sama, disebabkan oleh persaingan muzium yang baru saja dibuka seperti Muzium Budaya Borneo. Muzium Budaya Borneo baru dibuka bermula pada 9 Mac tahun 2022, iaitu salah satu mercu tanda yang baharu yang terdapat di Bandaraya Kuching. Muzium Budaya Borneo menjadi muzium yang terbesar di Malaysia serta kedua terbesar di Asia Tenggara dan akan menjadi salah satu tarikan yang utama bagi pelancong untuk datang melawat ke Sarawak. Ketiga adalah Muzium Islam Sarawak kurang menjalani pelbagai aktiviti dalam muzium. Muzium Islam Sarawak hanya mengadakan aktiviti yang dikenali sebagai A Special Artifact of the Moon, iaitu pada tahun 2019. Aktiviti itu akan mempamerkan satu artifak yang berbeza pada setiap bulan yang mempunyai artifak istimewa berkaitan dengan sejarah dan budaya masyarakat Islam yang terdapat di dunia dan khususnya di Sarawak. Ini merupakan alternatif yang baik untuk menarik lebih ramai pengunjung datang melawat Muzium Islam Sarawak walaupun aktiviti dalam muzium tersebut masih kurang memuaskan. Selanjutnya, bagi persoalan kajian. Yang pertama adalah apakah faktor yang menyebabkan Muzium Islam Sarawak kurang mendapat pengunjung. Yang kedua adalah adakah Muzium Islam Sarawak kurang dipromosikan dalam pelbagai media massa. Ketiga, bagaimanakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak muzium untuk menjalankan aktiviti di dalam Muzium Islam Sarawak. Selanjutnya, bagi objektif kajian. Yang pertama adalah mengenal pasti faktor mengapa pengunjung kurang mengunjungi Muzium Islam Sarawak. Kedua adalah menganalisis punca Muzium Islam Sarawak kurang mendapat promosi dalam pelbagai media massa. Yang ketiga adalah mengkaji usaha-usaha yang dijalankan aktiviti yang dijalankan di dalam Muzium Islam Sarawak.
Bagi kepentingan kajian, yang pertama adalah hasil daripada kajian ini boleh dijadikan rujukan kepada pelajar program pengurusan seni atau yang berkaitan dengan pengurusan untuk membantu mereka memahami dan belajar mengenai institusi permuziuman. Yang kedua adalah hasil daripada kajian ini dapat membantu pengkaji sebagai rujukan pada masa akan datang mengenai institusi muzium. Kajian ini juga dapat mengenal pasti kelemahan atau kekuatan info-info yang diperolehi untuk mengatasi isu yang dihadapi pada masa yang akan datang. Bagi skop kajian pula adalah memfokuskan tujuan utama pengkaji untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Muzium Islam di Kuching. Dalam kajian ini, pengkaji akan memfokuskan daripada objektif kajian yang ingin dijalankan, yaitu mengenal pasti faktor mengapa pengunjung kurang datang melawat Muzium Islam Sarawak. Kedua adalah menganalisis punca Muzium Islam Sarawak kurang mendapat perhatian atau promosi melalui media massa. Ketiga adalah mengkaji usaha-usaha yang dijalankan untuk aktiviti dalam Muzium Islam Sarawak. Seterusnya, gambar ini menunjukkan lokasi kajian yang ingin dijalankan, yaitu di kawasan Kuching. Gambar pertama adalah Muzium Islam Sarawak dan gambar kedua adalah Jabatan Muzium Sarawak, yaitu tempat berhubung dengan wakil mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih. Seterusnya, bagi kajian literature, Muzium Islam adalah sebuah badan atau organisasi yang mempunyai sistem Islam bersifat tetap serta tidak mencari keuntungan dalam mengendahkan masyarakat, terbuka kepada semua orang awam, memperoleh, mengekalkan, berkomunikasi dan mempamerkan artefak-artefak atau dokumentasi yang khas bagi tempatan Islam untuk tujuan khususnya dalam pendidikan, pengkajian dan hiburan. Jelaslah bahwa muzium sebagai medium yang penting kerana mempunyai beberapa sebab yang utama. Pertama adalah memperlihatkan kepentingan muzium dalam kehidupan manusia. Seterusnya, sifat muzium sebagai sesuatu institusi yang saling berkait antara satu sama yang lain. Seterusnya, bagi Muzium Islam amat mementingkan budaya, ilmu dan kepentingan sejarah kerana kedua-dua perkara itu terdapat di dalam penerangan yang utama dan jelas dalam kitab Al-Quran. Dalam kitab banyak menjelaskan pengajaran dan peraturan yang membabitkan kehidupan setengah kehidupan manusia itu. Oleh itu, penting diambil sebagai pengajaran untuk umat yang akan datang serta merancang program pada masa depan dengan lebih baik. Justru itu, demi menjaga kelestarian budaya, ilmu dan kepentingan sejarah amat perlu mewujudkan institusi yang melibatkan pendidikan Islam dan Muzium Islam. Sumbangan muzium kepada masyarakat. Muzium Islam Sarawak mempunyai potensi dalam memberikan sumbangan yang besar kepada masyarakat, misalnya sebagai tujuan pendidikan, penyelidikan, membuat pelestarian serta menjadikan tempat rekreatif agar pengunjung lebih berminat untuk mengenal lebih mendalam manfaat kewujudan Muzium Islam Sarawak. Tujuannya adalah menarik minat pengunjung agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung melawat Muzium Islam Sarawak. Justru itu, penubuhan Muzium Islam Sarawak menjadi wadah untuk pelestarian terhadap nilai-nilai tinggi bagi warisan budaya. Peranan muzium sebagai media bagi pendidikan kebudayaan bangsa serta tempat melawat budaya yang memberikan ilmu mendalam dan kefahaman untuk mengenali warisan dan budaya sejarah. Maklumat-maklumat yang terdapat di dalam Muzium Islam Sarawak adalah berbentuk ilmiah kerana maklumat yang disampaikan melalui artefak ataupun koleksi yang dipamerkan hasil daripada penyelidikan yang telah dilakukan oleh para penyelidik yang terdahulu. Selanjutnya, pameran dalam Muzium Islam di Malaysia. Dalam pada itu, Muzium Islam Sarawak sebagai sebuah tempat yang menyimpan dan menjaga artefak-artefak Islam. Dalam Muzium Islam Sarawak tidak hanya mempamerkan artefak-artefak Islam tempatan,
Malahan terdapat juga beberapa khazanah Islam dari negara lain yang dipamerkan dalam Museum Islam Sarawak. Ini karena bangunan Madrasah Melayu Sarawak sangat sesuai untuk dijadikan sebuah Museum Islam Sarawak karena dasarnya ruang tempat yaitu kelas dijadikan secara langsung sebagai galeri pameran. Justru itu, dalam Museum Islam Sarawak dibagikan kepada beberapa galeri dengan mengikut aspek tertentu, seperti galeri pertama memiliki koleksi dan pameran yang berkaitan kedatangan Islam di Nusantara. Dalam ruang seterusnya itu galeri kedua adalah berkaitan dengan struktur seni bina Islam, manakala galeri ketiga berkaitan dengan ilmu sains, teknologi, ekonomi, pendidikan serta ilmu kesusastraan. Selanjutnya dalam galeri keempat adalah berkaitan pakaian-pakaian tradisional serta musik. Samping itu galeri kelima berkaitan dengan peralatan persenjataan, manakala dalam galeri keenam memiliki seni perhiasan serta keperluan domestik, dan akhir sekali dalam galeri ketujuh memiliki tekstil masyarakat Islam yang terdapat di Nusantara. Walau bagaimanapun, galeri ketujuh mempunyai perubahan yang sepenuhnya sebagai tempat dijadikan pameran yang dikenali sebagai Sudut Al-Quran. Dalam bagian ini mempamerkan beberapa aktiviti tempatan seperti tadarus, khatam Al-Quran, tilawah Al-Quran, ataupun melibatkan majelis keagamaan. Manakala dapat dilihat juga Museum Masjid Sultan Abdullah, yaitu bangunan yang utama dalam Perbadanan Museum Negeri Pahang. Pada 21 Oktober 2016, Museum Masjid Sultan Abdullah memelihara struktur serta fungsi masjid yang sedia ada. Justru itu, Museum Masjid Sultan Abdullah juga mempamerkan artefak-artefak yang berkaitan dengan sumbangan Islam dalam membentuk tamadun bangsa. Antaranya adalah manuskrip-manuskrip yang amat bernilai seperti kepelbagaian jenis Al-Quran, berkaitan dengan kitab pengajian agama Islam serta hukum kanun Pahang. Di samping itu, institusi Museum Negeri Pahang menyimpan sebanyak 178 buah manuskrip yang memiliki kepelbagaian genre seperti Hikayat Pahang, himpunan cerita sejarah berkaitan dengan surat Raja Melayu, teks ucapan diraja, nota oleh Sir Frank Swettenham, diari oleh Huck Clifford, serta surat pemberitahuan oleh pihak kerajaan British yang telah ditulis menggunakan penulisan berbentuk tulisan Jawi. Museum Masjid ini mempunyai peranan atau fungsi sebagai tempat pengumpulan maklumat yang penting, serta menjadi sebuah tempat akses yang sangat berguna kepada masyarakat, terutamanya masyarakat bukan Islam, untuk memperkenalkan budaya dan warisan mengenai Islam dengan lebih mendalam. Untuk bahagian reka bentuk kajian ini melibatkan dua kaedah yang akan digunakan, yaitu kuantitatif dan kualitatif, untuk mendapatkan data yang sahih. Kajian ini memerlukan kaedah soal selidik, temu bual atau audio visual bagi memperoleh maklumat tersebut. Di samping itu, sumber rujukan juga turut dirujuk daripada bahan-bahan bacaan seperti jurnal, artikel, tesis, dan internet. Sumber rujukan juga sangat penting untuk membantu pengkaji mendapatkan maklumat yang padat serta memberikan pemahaman yang mendalam untuk penulisan tujuan kajian yang ingin dijalankan. Selain itu, pengkaji akan menggunakan kaedah temu bual kepada wakil staf dalam museum. Selepas memperoleh maklumat yang diperlukan, maka pengkaji akan menganalisis data mengikut susunan yang betul. Bagi kaedah penyelidikan, saya memilih untuk menggunakan kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif yang dikenali sebagai kaedah gabungan, mixed method. Pengkaji memilih kedua kaedah ini karena sesuai digunakan bagi memperoleh data yang lengkap. Penggunaan kedua-dua data akan melengkapkan hasil kajian jika pengkaji dapat mengatur kajian dengan baik. Seterusnya, bagi kaedah kuantitatif, pengkaji akan menggunakan kaedah kuantitatif dalam kajian ini. Kaedah kuantitatif membawa maksud sesuatu kaedah yang boleh dikira dalam bentuk nombor dan dapat diukur apabila mendapat hasil data. Dalam pada itu, data yang diperoleh daripada hasil kajian dan didapati dalam berbentuk angka seperti numerik serta statistik yang menunjukkan hasil pada data. Kaedah kuantitatif dapat dikawal oleh pengkaji itu sendiri serta pengumpulan data.
Dalam pada itu, pengkaji juga menggunakan kaidah kualitatif dalam kajian ini. Kaidah kualitatif adalah perbuatan manusia yang boleh diterangkan melalui perkataan atau dalam bentuk tulisan disebabkan kaidah kualitatif berbentuk deskriptif. Bagaimanapun, kaidah kualitatif tidak hanya fokus kepada untuk mendapatkan maklumat yang banyak, tetapi kaidah ini sangat bagus untuk mendapatkan maklumat yang berkualiti, sahih, serta sistematik. Kaidah ini akan digunakan melalui temu bual dan meminta pandangan berdasarkan sampel. Bagi instrumen kajian, saya akan menggunakan borang soal selidik. Kajian ini melibatkan kajian tinjauan, yaitu survei, untuk mengumpul maklumat dan data dengan mengedarkan melalui borang soal selidik kepada sampel atau individu yang menjadi sasaran pengkaji. Soal selidik ini melibatkan jumlah responden yang ramai bagi mendapatkan data yang diperlukan. Hasil kajian tersebut bertujuan untuk membuat kenyataan yang umum terhadap seluruh responden atau populasi yang telah disasarkan. Seterusnya, bagi temu bual. Dalam kajian ini, pengkaji juga akan menggunakan instrumen temu bual untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Temu bual dalam kaidah kualitatif ini terbagi kepada dua bagian, yaitu temu bual secara mendalam dan temu bual secara fokus kumpulan. Dalam pada itu, melalui temu bual, pengkaji akan memperoleh data yang relevan serta mendapat pemahaman yang meluas bagi sesuatu topik tersebut. Oleh itu, pengkaji akan menggunakan temu bual secara mendalam yang melibatkan responden dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya, bagi teknik pengumpulan data, pengkaji juga akan menggunakan sumber prima. Data prima merupakan data dari sumber-sumber asli untuk dikumpul bagi menjawab persoalan kajian. Justru itu, data-data ini akan dikumpul oleh pengkaji proses eksperimental ataupun kajian lapangan, antaranya soal selidik, pemerhatian, temu bual, dan sebagainya. Data prima juga merujuk kepada sumber data yang tidak tersedia dalam file ataupun laporan. Data-data tersebut boleh dikumpul melalui secara individu, kumpulan yang difokuskan, atau orang-orang pakar. Pengkaji akan menggunakan soal selidik dan temu bual mendalam bagi mendapatkan hasil data kajian. Yang kedua adalah sumber sekunder. Data sekunder membawa maksud sebagai hasil data yang telah dikaji oleh pengkaji yang lepas. Misalnya, data-data yang lepas dikumpul bagi tujuan kajian. Ini kerana maklumat atau bahan yang telah diterbitkan dikumpul oleh pengkaji lain boleh digunakan sebagai bahan rujukan untuk menghasilkan maklumat yang baru bagi menyelesaikan masalah kajian. Antara sumber yang boleh didapati seperti bahan pustaka, kajian lepas, buku, artikel, dan sebagainya. Terakhir sekali adalah sumber rujukan. Dalam kajian ini, pengkaji juga akan menggunakan sumber daripada internet. Pengkaji akan menggunakan internet untuk menyempurnakan maklumat tambahan dalam penulisan kajian. Antara sumber yang pengkaji gunakan adalah Google Scholar, Geostar, website Petari, dan sebagainya bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan mengukuhkan kajian ini. Sekian, terima kasih.